Kerajaan Negeri melalui Esko Kerajaan Negeri Yang Berhormat Elizabeth Wong telah menyerang saya melalui sebuah laman portal yang juga merupakan sahabat kita Free Malaysia Today yang menyela saya sebagai pemberontak keadilan. Dia ada ayat baru tu kan, pemberontak PKR. Dan dalam pernyataan tersebut menafikan bukan saja tidak wujud pertukaran status, dia kata tidak wujud pertukaran status, malah dia sebut dengan jelas bahawa tidak ada lengkungan semula. Rezon, proses rezon tidak berlaku. Yang ini saudara boleh rujuk terus kepada tajuk Free Malaysia Today, Selangor nafi ubah status tanah Paya Indah Wetland. Kemudian saya telah ditemui oleh beberapa teman-teman keadilan di negeri Selangor yang merasakan bahawa saya menyerang dan memfitnah kerajaan negeri Selangor. Namun saya kongsikan hampir semua dokumen dan fakta yang saya perolehi yang dalam simpanan saya. Ternyata mereka telah memahami, malah menyokong saya. Dan 27 hari bulan Julai, sehari selepas itu, saya juga mengeluarkan kenyataan balas dan menyebut fakta dengan tepat, mesyuarat bila, tarikh dan sebagainya, menyatakan berkenaan dengan pertukaran status, dan saya menjawab penafian palsu atau penafian tipu yang dibuat oleh kerajaan negeri. Malangnya, sekali lagi 28 hari bulan di laman Selangor Kini. Selangor Kini ni saya sifatkan dengan melihat laman portal tersebut sebagai laman rasmi berita kepada kerajaan negeri. Maka sahabat-sahabat ni ada datang jumpa saya dan mereka menyokong untuk saya mengeluarkan kenyataan cabaran kepada kerajaan negeri, di mana saya mencabar kerajaan negeri. Kita beri masa sehingga hari Isnin 1 Ogos malam untuk kerajaan negeri keluar dengan fakta, bukti dan sebagainya untuk menyokong penafian mereka itu nak cover macam mana pun keluarlah, kan? Ternyata kerajaan negeri terus bisu dan diam. Lantas cabaran saya ialah sama ada saya keluar dengan bukti yang hari ini kita akan buat, ataupun kerajaan negeri ataupun lebih tepat Exco yang terbabit terpaksa mengambil tanggungjawab meletakkan jawatan kerana mereka menipu. Untuk pengetahuan semua, carian kita cuba buat lagi minggu lepas di pejabat daerah Kuala Langat. Sebab untuk cari data tanah ni kamu pergi pejabat daerah, bayar untuk catatan carian rasmi RM30 dan kamu boleh dapat, dia akan keluarlah semua data semua kan. Tetapi tanah ini tidak boleh dibuat carian di pejabat daerah. Maknanya setelah dah terbongkar, saya tak pasti adakah dia ditutup atau tidak, semua boleh lah. Dalam kamu cakap kebebasan maklumat dan sebagainya, kamu sekat. Tapi kita kena bagi tahu kepada mereka, kena ingat, kamu mungkin boleh tipu pembangkang di Selangor yang tak cerdik, tapi kami ni sama-sama naikkan kamu. Carian kita dah buat sekitar bulan Mei yang lepas, dan sebelum kita keluar benda ni, kita dah buat carian pun. Dalam carian ini ternyata kalau tengok kategori kegunaan tanah dan syarat nyata telah bertukar. Di mana sebelum itu dinyatakan dengan jelas daripada kawasan tersebut ialah kawasan zon hijau, zon pertanian. Dan dia kata benda ni bukan dekat kawasan Paya Indah ke apa ke, itu hujah dia kan. Ini cabutan minit mesyuarat. Minit mesyuarat ini ketika ini dokumen rasmi kerajaan negeri ketika zaman pemerintahan Tan Sri Khalid, dinyatakan dengan jelas merujuk kepada
lot 68504 Mukim Tanjung 12, daerah Kuala Langat, daripada pertanian kepada bangunan kediaman dan permohonan bertukar oleh Salak Land Development Serian Berhad seperti show PTG Selangor perenggan 11 kertas ringkasan kerana berdasarkan rancangan tempatan 2020 kawasan tersebut di dalam kawasan Paya Indah Wetland. Maknanya dinyatakan dalam dokumen sebelum ini pun kawasan ini kawasan Paya Indah Wetland. Dan kamu tukar. Kerana itu mungkin 4 menteri besar yang sebelum ini mengekalkan. Jadi ini minit dia. Okey. Cuma saya nak bagi tahu saudara, bukan sekadar itu saja. Kita nak bagi tahu dengan Esko Kerajaan Negeri. Kan? Bocor di pejabat kamu. Yang kita ada apa dia? Kronologi, ringkasan kronologi kes merujuk kepada 68504. Dia terangkan daripada tahun 1994 apa yang berlaku, dan saya nak rujuk kepada pelayan. Saudara boleh tengok, dia adalah gambar yang diambil daripada fail dalam pejabat. Kita nak rujuk pada layan 1, 2, 3, 4. Layan keempat, usaha rezon. Kamu nak rezon atau tukar status, kamu kena ada ulasan teknikal jabatan. Ulasan teknikal jabatan. Dan antara jabatan-jabatan yang dibuat ialah Majlis Daerah Kuala Langat, JPPD, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Selangor, Perhilitan, Lembaga Urus Air, dan termasuk Jabatan Alam Sekitar. Mengikut rekod 6 hari bulan Februari 2015, Jabatan Alam Sekitar telah tidak menyokong usaha perubahan status dan atau lengkungan semula dilakukan. Tapi nampaknya mereka telah robust benda ini. Saudara, saya telah carian kita lengkap. Tu kita kata hari tu jangan nak jawab saja, kan? Ini adalah peta yang kita ambil daripada cadangan rancangan tempatan Kuala Langat 2020. Sepatutnya dia terpakai sehingga 2020. Dia di kawasan sini ialah terletak Tanjung 12. Salinan ini akan diedarkan kepada semua teman wartawan. Saudara, di sini terletak Paya Indah Wetland. Bersepadan dengan Paya Indah Wetland ialah Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Rujuk balik kepada kertas yang bocor di pejabat Esko, muka surat tadi, saudara, menyatakan apa? Cadangan pindaan tersebut bukan saja melibatkan Paya Indah Wetland, tetapi termasuk Hutan Simpan Kuala Langat yang dicadangkan sebagai kawasan pembangunan. Maknanya bukan Paya Indah Wetland sahaja, Hutan Simpan Kuala Langat juga terlibat.